Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih menonton video ni, okey, yang masih datang ke kelas online, yang masih nekat untuk nak belajar, nak cari ilmu, okey. Tahniah. Okey, jadi kita terus masuk kepada kelas kita untuk bulan ini. Okey, untuk kelas kita bulan ini kita akan masuk kepada sejarah tingkatan 2 bab 9 iaitu warisan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis tajuk dia. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini cikgu akan terus masuk kepada tajuk yang pertama iaitu 9.1 yang bertajuk warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, tapi cikgu takkan cover habislah untuk 9.1 ni, cikgu akan masuk sikit dulu sebab tajuk dia macam agak panjang juga untuk 9.1 ni. Okey, jadi kita terus masuk kepada slide yang pertama. Okey, ini ialah slide yang pertama. Tengok penerangan poin yang pertama tu, kegemilangan dan kemegahan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dapat dilihat melalui warisan keunikannya. Okey, kita boleh tengok keunikan diorang ni daripada diorang punya warisan diorang lah, diorang punya keunikan diorang tersendiri. Okey, jadi ada 5 keunikan diorang ni. Yang pertama daripada sistem pemerintahan beraja diorang, yang kedua ialah adat istiadat, yang ketiga ialah perundangan, yang keempat ialah kesenian dan yang terakhir ialah persuratan diorang. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini cikgu hanya akan cover untuk sistem pemerintahan beraja dan juga adat istiadat sahaja dulu. Dua tajuk yang pertama ni je dulu. Okey, untuk kelas akan datang cikgu akan cover yang lagi 3 tu lah. Jadi kita terus tengok yang pertama. Okey, ini ialah yang pertama iaitu sistem pemerintahan beraja. Okey, tengok penerangan dia. Pengenalan institusi beraja oleh setiap kerajaan sejak pengasasan merupakan warisan yang kekal hingga hari ini. Okey, warisan ini telah diperkembangkan menerusi pewujudan institusi raja berperlembagaan apabila negara mencapai kemerdekaan. Okey, lepas negara kita mencapai kemerdekaan, setiap kerajaan-kerajaan ini diorang mewujudkan institusi kesultanan diorang sendiri. Okey, sistem beraja diorang yang tersendiri. Jadi setiap kerajaan ni diorang mempunyai keunikan sistem pemerintahan diorang tersendirilah. Okey, jadi tengok yang dalam kotak hijau tu, warisan pemerintahan beraja kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis mencakupi 2 aspek, iaitu yang pertama ialah penggunaan gelaran pemerintah. Okey, diorang menggunakan gelaran pemerintah, dan yang kedua ialah cara pelantikan pengganti pemerintah diorang. Okey, jadi untuk yang pertama, penggunaan gelaran pemerintah, tengok poin yang pertama tu, kerajaan Kedah dan Kelantan menggunakan gelaran sultan. Okey, diorang menggunakan gelaran sultan. Untuk Kedah dengan Kelantan, diorang guna panggilan sultan. Untuk kerajaan Perlis, diorang menggunakan gelaran raja. Okey, jadi setiap kerajaan-kerajaan ni diorang ada berbeza-beza lah. Kedah dengan Kelantan sama, Perlis lain. Okey, diorang panggil raja dengan sultan. Yang kedua ialah cara pelantikan pengganti pemerintah diorang. Yang pertama poin dia, pelantikan putera sultan atau raja sebagai pengganti. Bermakna diorang memilih anak kepada sultan atau raja diorang tu untuk menjadi pengganti kepada raja yang masih ada itulah. Okey, diorang akan, anak dia tu yang akan jadi pengganti dia. Poin yang kedua, daripada jurai keturunan pemerintah yang pengasas. Maksudnya contoh ada seorang ni dia mengasaskan kerajaan Kedah. Jadi yang akan memerintah tu hanyalah daripada jurai keturunan dia sahaja. Dia orang tak akan ambil daripada orang luar. Okey. Seterusnya kita tengok kepada slide yang berikutnya. Okey, sejak diasaskan, sistem pemerintahan beraja dalam sesebuah negeri kekal diwarisi hingga sampai ke hari ini. Okey, sampai sekarang ni pun masih ada lagi sistem pemerintahan beraja ni. Pentadbiran wilayah kekal dengan pengubahsuaian mengikut keperluan sistem pemerintahan pada hari ini. Sistem itu masih ada tapi diorang macam ubah-ubah mengikut keperluan sebab zaman pun semakin berubah, betul tak? Jadi diorang terpaksa ubah juga sistem beraja diorang, tapi diorang masih menggunakan sistem beraja itulah, cuma diorang ubah sikit-sikit je. Okey, jadi tengok dalam yang piramid yang kat sebelah cikgu letak tu, ini merupakan sistem pentadbiran diorang. Okey, yang atas sekali ialah sultan, yang bawah diorang ialah pembesar. Okey, bawah sultan ialah pembesar dan bawah pembesar ada penghulu lah. Okey, jadi kita akan tengok untuk setiap satu ni. Yang pertama ialah sultan. Okey, untuk sultan dia punya keterangan, sultan atau raja merupakan hierarki tertinggi dalam pemerintahan beraja diorang. Okey, warisan ini dikekalkan dengan kedudukan sultan atau raja sebagai ketua bagi negeri serta memiliki keistimewaannya. Okey, sultan atau raja juga bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam dan merupakan lambang perpaduan rakyat. Okey, sultan ni kedudukan dia orang yang paling tinggi sekali dalam sistem pemerintahan beraja ni lah. Seterusnya kita beralih pula kepada yang kedua iaitu pembesar. Dia ni pembesar ni dia menguasai kawasan jajahan ataupun daerah lah. Dia membantu pemerintahan raja atau sultan diorang dekat kawasan daerah. Okey,
Penerangan dia, pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah. Warisan pentadbiran secara unit daerah ini masih wujud sampai ke hari ini. Okey. Dan yang terakhir ialah penghulu. Penghulu ni dia macam ketua untuk bahagian mukim. Mukim ni dia lebih kecil daripada daerah tadilah. Okey, penerangan dia, penghulu merupakan penguasa pada peringkat mukim. Penghulu berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dengan pemerintah diorang. Jadi kalau rakyat diorang ada apa-apa masalah, diorang akan sampaikan kepada penghulu dan penghulu ni dia akan sampaikan masalah itu kepada pemerintah diorang. Okey. Jadi penghulu ni dia merupakan perantara lah. Seterusnya, warisan pentadbiran peringkat mukim ini masih kekal hingga hari ini dengan kewujudan ketua kampung yang bertanggungjawab untuk mentadbir unit yang lebih kecil. Macam sampai kita zaman sekarang ni pun masih ada juga gelaran ketua kampung tu. Okey, kalau ada apa-apa masalah, kalau ada penduduk kampung yang ada masalah, dia akan jumpa dengan ketua kampung dan ketua kampung akan sampaikan masalah tu kepada orang-orang atasan diorang. Okey, jadi ini ialah sistem pentadbiran yang digunakan sampai hari inilah, daripada dulu sampai sekarang. Seterusnya kita beralih pula kepada yang kedua, yang macam cikgu cakap tadi, cikgu cover dua, betul tak? Yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja dan yang kedua ini ialah adat istiadat. Okey. Jadi untuk adat istiadat ni kita tengok dulu penerangan dia. Yang pertama, keserumpunan budaya Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis mewujudkan persamaan warisan adat istiadat diraja. Keserumpunan ni maksudnya Kerajaan Kedah, Kelantan dengan Perlis ni diorang mempunyai persamaan antara satu sama lain. Contohnya diorang menggunakan bahasa yang sama. Okey, jadi benda-benda macam ni yang menyebabkan diorang boleh wujudkan persamaan warisan diorang punya istiadat raja itulah, istiadat diraja diorang. Poin yang berikutnya, persamaan warisan ini meliputi aspek keputeraan diorang, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran diorang dan yang terakhir ialah pemakaman pemerintah diorang. Jadi kalau melalui 5 aspek ni kita boleh tengok persamaan yang persamaan lah antara Kedah, Kelantan dengan Perlis ni. Diorang mempunyai persamaan daripada 5 aspek ni. Seterusnya, alat-alat kebesaran diraja turut diwarisi dan digunakan dalam setiap istiadat rasmi diorang. Okey, diorang mewarisi alat-alat kebesaran diraja diorang lah. Pertabalan pemerintah bertujuan memaklumkan kepada rakyat serta mengabsahkan kedaulatan raja. Mengabsahkan ni maksudnya macam mengakui lah. Okay? Dia memberi pengakuan kepada diorang, menerima dia sebagai raja diorang, sebagai sultan diorang, sebagai pemerintah diorang. Okey, seterusnya ialah warisan istiadat pertabalan diraja telah memancarkan sistem pemerintahan raja yang berdaulat. Okey, maksudnya diorang mempunyai seorang raja yang diiktiraf oleh penduduk-penduduk diorang sendiri. Okey, untuk adat istiadat ni kita tengok yang pertama ialah majlis pemasyuran. Okey, kita tengok penerangan dia. Majlis pemasyuran pengganti sultan atau raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Jadi apabila sultan atau raja diorang mangkat dan sebelum diorang makamkan sultan tu, diorang akan lantik sultan ataupun raja yang baru diorang akan makamkan sultan diorang tu. Okey, ini ialah adat istiadat diorang yang pertama. Okey, majlis pemasyhuran. Yang kedua ialah istiadat pertabalan diorang. Okey, kita tengok poin yang pertama. Istiadat dimulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Okey, apabila diorang nak melantik raja diorang akan persembahkan Al-Quran dahulu dan juga alat kebesaran diraja diorang. Poin yang kedua, sultan atau raja yang dimasyhurkan membaca watikah pertabalan dan kemudian mengucup keris kuasa diorang. Okey, yang macam dibuat dalam gambar itulah. Okey, dia cium keris kuasa tu. Seterusnya, menteri besar mengetuai seruan daulat tuanku. Okey, macam zaman-zaman dulu juga. Okey, diorang seru daulat tuanku, lepas tu yang lain semua ikut. Okey. Seterusnya adat yang ketiga ialah penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Okey, kita tengok penerangan dia. Penganugerahan darjah kebesaran oleh sultan atau raja juga merupakan warisan yang kekal hingga hari ini. Okey, penganugerahan ini merupakan lambang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Lazimnya penganugerahan ini disempurnakan bersempena dengan hari sambutan keputeraan pemerintah. Darjah kebesaran dianugerahkan sebagai pengiktirafan kepada sultan atau raja, kerabat diraja dan juga rakyat yang berjasa. Okey, jadi ini penganugerahan bintang dan darjah kebesaran ni macam salah satu cara untuk pemerintah diorang nak mewujudkan hubungan baik di antara pemerintah diorang dengan rakyat diorang, dengan penduduk negeri diorang. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada undang-undang yang terdapat dalam undang-undang yang digunakan semasa pemerintahan dalam Kerajaan Kedah, Kelantan dengan Perlis ni. Okey, jadi kita tengok dulu yang dalam bulatan tu, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman. Ini nama dia. Okey, nama undang-undang tu, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman. Yang kedua ialah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan yang ketiga ialah Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Okey, tiga ni.
Jadi untuk yang 5 cabang penerangan itu kita akan tengok setiap satu. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama iaitu penggantian pemerintah. Okey, untuk yang pertama ni, sultan atau raja hendaklah lelaki berketurunan raja berbangsa Melayu dan beragama Islam. Ini kira macam syarat-syarat utama dia lah. Okey, lelaki, raja berbangsa Melayu dan juga Islam. Seterusnya kita tengok yang kedua ialah peranan sultan atau raja tu. Okey, untuk poin yang pertama, kedudukan sultan atau raja sebagai ketua negeri diorang dan dia merupakan ketua agama Islam dalam negeri diorang jugalah. Okey, ini ialah peranan atau sultan atau raja diorang tu. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada yang ketiga iaitu badan penasihat sultan atau raja. Ini ialah badan yang bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada sultan atau raja diorang dalam pemerintahan raja itulah. Penerangan dia, kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua yang membantu sultan atau raja dalam mentadbir negeri dan rakyat. Okey, yang dipertua ni dia yang memberikan nasihat kepada pemerintah, sultan atau raja diorang untuk menjalankan pemerintahan diorang. Yang keempat ialah tanggungjawab sultan atau raja. Okey, kita tengok poin yang pertama, larangan kepada sultan atau raja, menteri dan jemaah menteri menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Okey, diorang dilarang. Tak boleh nak serahkan negeri atau kerajaan diorang tu kepada kerajaan lain. Poin yang kedua, sultan atau raja berhak memilih menteri besar diorang. Okey, sultan atau raja ni diorang yang diberikan kuasa untuk pilih siapa untuk jadi menteri besar ni. Menteri besar ni ialah orang yang bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada pemerintah ni lah, sultan ataupun raja ni lah. Okey, dan yang terakhir ialah hak rakyat dalam pentadbiran diorang. Okey, warga negara berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal di dalam negeri layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri mengikut perlembagaan persekutuan. Syarat dia, diorang mestilah berumur 21 tahun dan ke atas. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada pemantapan undang-undang Islam. Kita tengok dulu poin yang pertama, Kerajaan Kedah memperkenalkan enakmen zakat yang diuruskan menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Okey. Poin yang kedua, Kerajaan Kelantan pula diorang memperkenalkan enakmen dan perkeliling berkaitan undang-undang jenayah Islam dan busana cara Islam dalam kehidupan rakyat. Busana ni maksudnya cara pemakaian lah. Okey, cara pemakaian yang Islamik, maksudnya menutup aurat, yang tak ketat ke, okey, cara dia berpakaian lah. Yang terakhir ialah hukum maksiat di Kelantan ditulis pada abad ke-19 yang melarang perbuatan laga lembu dan juga persembahan menorah. Okey, dan boleh tengok dekat gambar sebelah tu, ini ialah undang-undang hukum maksiat di Kelantan. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini, dan untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 12 ni. Okey, buat latihan yang terdapat pada muka surat 12 ni, jawab semua soalan yang terdapat pada muka surat 12 ini dan juga soalan pada muka surat 18, tapi pada muka surat 18 ni buat soalan nombor 1 sahaja. Okey, untuk soalan esei nombor 1 sahaja, 1 A, B dan C. Okey, yang nombor 2 tu kita cover lagi, jadi yang tu tak payah buat dulu. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu. Kalau ada apa-apa persoalan, ada apa penerangan cikgu yang kurang faham, boleh tanyakan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab mana yang boleh. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.